Seterusnya, dalam konteks pengurusan masjid ini, jawatankuasa dan pegawai masjid ini adalah tertakluk kepada larangan-larangan yang diperintahkan, yang disebut di dalam ayat tadi jugalah. Antaranya ialah jawatankuasa masjid dan pegawai masjid ini perlu membina hubungan yang baik, seperti saya sebutkan tadi, sesama jawatankuasa atau pegawai masjid, dan juga membina hubungan yang baik bersama jemaah ataupun masyarakat setempat yang berada di sekitar qaryah berkenaan. Dalam hal ini, kita sedia maklum bahawa Islam sangat menegaskan bahawa silaturahim itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam konteks ini, misalnya isu fitnah memfitnah, bergaduh, memupuk unsur-unsur kebencian, itu perlu dijauhi. Dan yang keduanya juga, jawatankuasa dan pegawai masjid tidak boleh merasakan bahawa masjid itu mereka yang punya. Yang ni kita perlu tegaskan, sebab ada setengah jawatankuasa masjid, kadang-kadang duit masjid banyak tetapi genggang kemas. Kemas ni maksudnya kedekut nak berbelanja dengan macam-macam alasan. Dalam konteks perbelanjaan ini, kita di peringkat jabatan, kita telah pun menyediakan satu garis panduan tentang penggunaan dan perbelanjaan wang masjid. Jadi dalam kita nak menguruskan duit dana masjid ini, kita boleh rujuk yang mana boleh, yang tak boleh dan sebagainya. Jadi ini perlu diambil kira lah. Seterusnya, kuasa masjid dan pegawai masjid ini adalah perlu berjiwa besar, bersikap terbuka, menerima cadangan, teguran dan sebagainya. Maknanya mungkin anak qaryah boleh bagi input, boleh bagi cadangan untuk dipertimbangkan. Seterusnya, pihak yang ketiga yang terlibat secara langsung dalam berkaitan masjid ini ialah pihak jemaah ataupun masyarakat setempat itu sendiri. Bila kita bercakap tentang jemaah ni, saya kira jemaah ini adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kemuliaan masjid, adab dan kehormatan. Kalau kita nak komplain tentang jawatankuasa, imam tak bertugas dan sebagainya, pada saya ada adab, ada saluran tertentu yang boleh kita salurkan. So tak perlulah kita pergi maki hamun masjid dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jemaah kena support program masjid. Cara nak supportnya macam mana? Antaranya ialah sumbangkanlah dana, infakkan harta, infakkan wang ringgit dan sebagainya untuk digunakan bagi aktiviti-aktiviti masjid ataupun untuk pengurusan masjid itu sendiri. Selain itu, jemaah juga bagi nak menggerakkan masjid ini mencapai fungsi dan peranan yang sepatutnya, selain support dengan dana, maka perlu juga support dengan menghadirkan diri ke masjid. Masa dalam tempoh PKPP ni, masa kita benarkan solat Jumaat 40 orang, ramai yang telefon marah kita. Pasal apa ni tak ikut federal kan? Federal dah bagi keluasan masjid, Pulau Pinang masa ni masih lagi 40. Marah-marah sebab tak boleh solat Jumaat. Tapi bila kita buka mengikut keluasan masjid, kita bayangkan subuh itu adalah seramai Jumaat. Tapi sayangnya berdasarkan laporan yang kita terima lah, maknanya masih lagi pada tahap yang lama lah, yang sebelum berlakunya perintah kawalan pergerakan. Ini memang amat menjadikan lah. Jadi jemaah yang ingin melihat masjid itu berada pada tahap yang sepatutnya, maka supportlah program-program masjid, hadirlah solat fardu 5 waktu berjemaah, galakkan keluarga, anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya yang berada di rumah tu untuk turut serta. Jadi saya simpulkan sebagai penutupnya, di dalam kita nak memasjidkan masyarakat ini, kita perlu jaga 3 hubungan yang biasa kita dengar lah. Pertama, hubungan kita dengan Allah, yang mana kita mantapkan rohani kita, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memantapkan hubungan kita sesama manusia. Kita jaga jemaah, kita jaga masjid kita, kita bekerjasama, kita memberi input, kita memberi teguran yang membina untuk kebaikan masjid itu sendiri. Dan yang ketiga ialah kita jaga hubungan dengan persekitaran kita, termasuklah kebersihan masjid dan penjagaan prasarana masjid.
Maknanya kalau kita pergi ada tengok tandas masjid, pintu selak rosak dan sebagainya, kita jangan duk komplain. Apa kata kalau kita yang nah bagi duit kat masjid, beli selak. Ataupun tengok ada tisu, tak payah komplain siap tak bertugas. Apa salahnya kalau kita bantu untuk membersihkan tandas berkenaan. Jadi yang penting ialah kita sebagai jemaah, kita jangan tanya apa yang masjid sumbang pada kita, tetapi kita kena tanya apa yang kita boleh sumbang kepada masjid. Sesungguhnya memberi itu adalah lebih baik daripada menerima. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.